Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung kisah para nabi dan para rasul sepanjang bulan Ramadan, dan insya-Allah hari ini kita sampai ke nabi yang seterusnya, iaitu nabi. Hari ini kita akan cerita dua nabi. Kita akan bercerita dengan dua kisah nabi, iaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bila sebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, kita akan tengok pada satu surah di dalam Al-Quran, di mana surah itu kita panggil dia dengan surah Ali Imran. Surah di mana nama ahli keluarga Imran. Siapa Imran ini? Dia adalah lelaki yang saleh, beriman, dan juga dia bukan merupakan seorang nabi. Pendapat menyatakan bahawa dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang lelaki saleh yang beriman. Nama dia Allah Subhanahu wa taala berikan dia sebagai nama surah Ali Imran. Bukan sahaja disebut di dalam Al-Quran, tapi merupakan nama surah, dan nama anaknya juga diberikan di dalam Al-Quran sebagai nama surah, iaitu Maryam. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ini adalah orang yang hebat. Orang hebat. Bila Allah tulis ataupun Allah cerita satu-satu nama di dalam Al-Quran, dua perkara sahaja. Satu, yang paling Allah sayang dan Allah iktiraf. Yang kedua, yang paling Allah murka dan yang paling Allah laknat. Dua sahaja tuan-tuan. Antaranya siapa yang kalau Allah laknat, kita boleh tengoklah nama Firaun, kemudian nama siapa? Abu Lahab, kemudian nama siapa? Nama Namrud. Nama-nama yang Allah hina mereka di dalam Al-Quran. Tapi kalau Allah sebut nama orang-orang yang baik, maka dia ini cukup cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ali Imran dan juga keluarganya, dan juga siapa? Anak dia, iaitu Maryam. Siapa Ali Imran ini? Dia adalah lelaki beriman soleh daripada keturunan Nabi Sulaiman. Bermaksud dia juga adalah keturunan Nabi Daud. Imran ini, Ali Imran ini bukan sahaja raja, bukan nabi, tapi namanya ada di dalam Al-Quran. Dia ada dua orang anak. Isteri dia siapa? Isteri dia adalah Hinnah Al-Imran. Imran ini berkahwin dengan Hinnah, dikurniakan dua orang anak. Anak yang pertama nama Asia. Asia yang pertama yang sulung, kemudian jauh jaraknya 20 hingga 30 tahun barulah dapat anak yang kedua yang bernama Maryam. Tuan-tuan, Asia ni siapa? Dia adalah isteri kepada Nabi Zakaria. Nampak dia punya susu galur dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada kena-mengena, ipar, luai, saudara mara. Siapa dia? Keluarga Imran ini. Nabi Zakaria diutuskan ke Bani Israel, berbeza dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kenapa beza? Kerana Imran ini dia bukannya Nabi, dan dia juga bukanlah di kalangan pemerintah. Nabi Zakaria ini dia adalah Nabi, tapi dia bukan pemerintah. Beza Nabi Daud. Nabi Daud dia Nabi, dan dia juga adalah pemerintah. Nabi Sulaiman juga adalah Nabi, dan dia juga turut adalah seorang pemerintah. Tapi berlalunya tahun demi tahun, zaman demi zaman, sehinggalah sampai di waktu Nabi Zakaria diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Maka ketika itu pemerintahnya adalah di kalangan bukan nabi, maksudnya orang biasa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Zakaria ini dia minta anak. Dia minta anak kepada Allah. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbi abdahu Zakaria. Ceritakanlah ketika Zakaria meminta kepada Tuhannya. Minta apa tuan-tuan? Minta anak. Wahai Allah, tulang aku ni dah lemah, rambut aku sudah pun putih dan beruban.
kurniakanlah aku seorang anak. Nampak? Nabi Zakaria minta anak. Nabi Zakaria minta pada Allah seorang anak. Waktu itu umurnya sudah pun 90 tahun dan isterinya itu sudah disahkan. Maksudnya Allah bagi tahu bahawa isteri dia itu mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak berhenti-henti minta kepada Allah seorang anak zuriat daripada keturunan dia. Cakap pada Allah, ya Allah, aku ini sudah beruban, aku ini sudah lemah, tulang aku semakin tidak kuat, kurniakanlah aku seorang anak. Walam akum bi du'aika, aku tak pernah putus asa untuk minta pada Allah. Nabi Zakaria minta pada Allah, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Kita berhenti sekejap dekat situ. Berbalik semula kepada keluarga Imran. Keluarga Imran, siapa dia? Hinnah dan Al-Imran ini dia nazar pada Allah. Dia kata, kalaulah aku ada anak, aku akan wakafkan anak aku untuk khidmat dekat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maksudnya apa, tuan-tuan? Duduklah bentang tika ke, jadi siap ke, bersih toilet ke, sapu-sapu sampah ke. Siapa dia? Kalau dia ada anak, dia nak wakafkan anak dia hikmat dekat Baitul Maqdis. Nampak, tuan-tuan? Apa yang berlaku bila lahir anak ini? Saya tak nak cerita panjang Maryam, sebab cerita panjang Maryam kita akan tengok dekat Nabi Isa nanti. Bila lahir anak ini perempuan. Ya Allah, anak perempuan. Dalam keadaan Allah tahu memang anak perempuan. Cuma Allah nak bagi yang lebih baik nanti kepada dia. Allah sudah aturkan apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dia kata, ya Allah, anak perempuan. Bincang semula dengan Imran, Hinnah ni, bang, macam mana kita punya anak perempuan? Kalau perempuan tak sesuai untuk nak khidmat dan sebagainya, dia kalau lebih molek lagi, siapa dia? Mestilah lelaki. Apa yang berlaku? Imran kata, wahai isteriku, sesungguhnya kita dah bernazar dan kita kena tunaikan nazar kita ni. Kemudian diberikanlah khidmat. Siapa dia? Maryam ini ketika itu baru berumur 10 tahun, tuan-tuan, untuk pergi khidmat di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi bila nak berkhidmat di Masjidil Aqsa ini, apa yang berlaku? Wa kafalaha Zakaria. Mereka minta Nabi Zakaria ni tolong tengok-tengokkan Maryam. Sebab apa? Sebab Nabi Zakaria ini adalah menantu dia. Perasan tak, Nabi Zakaria berkahwin dengan Aisyah. Aisyah ini adalah anak kepada Imran dan Hinnah. Maka abang ipar tengokkan adik ipar. Tuan-tuan jangan bayangkan adik ipar umur 25 tahun, abang ipar umur 45 tahun. Bukan macam tu. Nabi Zakaria ni umur dia sudah 90 tahun. Maryam ketika itu berumur 10 tahun. Ibarat apa? Cucu dengan atuk. Ibarat dia begitu. Tolong tengok-tengokkan siapa dia? Maryam ini. Lalu pada ketika itulah abang ipar dia ni Zakaria memantau keadaan Maryam. Bila lalu sahaja depan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dia akan singgah dekat tempat Maryam. Di mana Maryam ini di Masjid Al-Aqsa ada satu bilik khas dan ada mihrab. Nampak, tuan-tuan? Perasan tak? Saya banyak kali ulang kisah para Nabi dan para Rasul. Dia ada tempat mihrab khas dia, tempat ibadah khas dia yang dia sediakan. Tak kisahlah tempat itu ruangan kecil ke, tapi itulah tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Maryam duduk dekat bilik tu. Bila duduk dekat bilik itu, mihrab khas itu, Zakaria melawat tiap-tiap hari. Nabi Zakaria ni hairan. Sebab apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Dia nampak ada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada Maryam. Bila masuk dia nampak ada buah-buahan di sisi Maryam. Bila tanya, tengok buah-buahan ni luar musim. Luar musim maksudnya buah-buahan tu patutnya keluar pada musim sejuk, tapi sekarang musim panas dah ada dah buah tu. Lalu bertanyalah Nabi Zakaria kepada siapa dia? Kepada Maryam.
indaha rizqa, ada buah-buahan di sisi Maryam. Kemudian Maryam jawab, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Disebabkan perkataan inilah Nabi Zakaria minta doa sungguh-sungguh kepada Allah. Sebenarnya dia umur dah 90 tahun. Nabi Zakaria dah rasa macam mungkin ini dah takdir Allah. Tapi bila Maryam ni sebut perkataan bahawa Allah akan berikan rezekinya mengikut kehendak Allah tanpa hisab, tanpa ada kiraan dan sebagainya. Kalau Allah nak kata jadi, jadilah. Maka pada ketika itulah Nabi Zakaria berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah untuk dikurniakan anak. Nampak tuan-tuan? Dia punya carta dia tu. Maksudnya apa? Dia dah anak. Kenapa dia bersungguh-sungguh nak anak? Sebab apa? Sebab ayat yang diucapkan oleh Maryam ini yang buatkan dia rasa bahawa sesungguhnya benarlah kalau Allah berkehendakkan sesuatu, maka ianya akan terjadi. Apa yang berlaku pada umur 100 tahun Allah bagi, Allah rakamkan dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashirukum bi ghulam. Wahai Zakaria, aku berikan kamu seorang anak. Aku sampaikan berita kepada kamu, kamu akan dapat seorang anak, ismuhu Yahya. Dah siap-siap bagi tahu dah. Anak kamu nanti namanya Yahya, walam naj'al qablu samiyya. Mana nama ini tak pernah digunakan mana-mana umat sebelum ini. Anak kamu nantilah yang pertama gunakan nama Nabi Yahya. Jadi mana-mana yang dekat sini nama dia Yahya, dia tahu bahawa sesungguhnya orang pertama yang bernama Yahya, Nabi Yahya. Sebab Allah memang klaim dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya dialah lelaki pertama yang menggunakan nama Yahya. Kemudian apa yang berlaku? Rabbi anna yaqulu li ghulam. Macam mana ya Allah aku ini nak dapat anak? Tadi dia minta anak, Allah dah bagi anak. Dia kata macam mana pula aku nak dapat anak ini? Waqana timraati akhirah, sesungguhnya isteri aku ini mandul. Tambah lagi mandul. Kemudian waqad balaghtu kibari al-itiyah, dan umurku pula sudah 100 tahun. Allah kata semua itu mudah bagiku, wahai Allah tunjukkan bukti. Dia excited nak dapat anak ni, dia minta bukti. Kita tengok zaman sekarang ni pun macam-macam dah. Dah ada ultrasound lah, apalah, nak tengok jantina, nak tengok muka lah, perin dan sebagainya. Dah macam-macam perkhidmatan. Pada zaman tu nak bukti macam mana? Bukannya ada pregnancy test ke dan sebagainya. Dia minta kepada Allah, ya Allah nak bukti. Allah kata kamu tidak boleh bercakap selama 3 hari. 3 hari maksudnya apa? 3 hari tak boleh bercakap, maka itulah tanda isteri kamu mula mengandung. Allah bagi tanda begitu, wahai Zakaria, nanti dalam masa 3 hari nanti kamu tidak dapat berkata-kata. Selama 3 hari kamu tidak boleh bercakap, itulah tanda bahawasanya isteri kamu sudah mula mengandung. Lalu Nabi Yahya pun lahir, tuan-tuan. Kisah ni pendek antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, jadi saya cantumkan. Nabi Yahya pun lahir, Allah angkat Yahya ini sebagai seorang rasul. Allah puji Yahya di dalam Al-Quran, ya Yahya khuzi kitab bil quwwah. Wahai Yahya, kitab ini peganglah penuh dengan keimanan dan kekuatan. Yahya ni ada sepupu seorang Nabi juga. Itu esok kita akan cerita siapa sepupu dia di kalangan Nabi. Yahya ada sepupu seorang Nabi. Imran ini, kita tengok catatan dia. Imran ni menantu dia Nabi. Cucu dia Nabi. Nampak tu? Cucu dia Nabi, menantu dia Nabi. 2 orang Nabi daripada cucu dia. Nampak? Dia ada 2 orang cucu di kalangan Nabi. Dan anak dia pula adalah sebaik-baik wanita. Siapa dia? Maryam bintu Imran. Maryam ini satu-satunya manusia yang diuji oleh Allah, wanita yang diuji oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan beratnya ujian dia tu. Seluruh tempat dia tahu bahawa dia ini adalah keluarga orang alim. Siapa dia? Imran. Terkenal, tuan-tuan. Allah uji dia apa? Allah uji dia mengandung tanpa ada suami. Mana ada hukum akal yang boleh percaya
Mesti orang akan sebut, Maryam, kamu ni tak malu ke? Ayah kamu orang baik, mak kamu orang baik, kemudian ipar kamu pula adalah seorang Nabi. Bagaimana kamu boleh melakukan satu perkara ini? Boleh ke? Maryam jawab, ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan zuriat ini. Mana orang nak percaya perkataan Maryam ni? Mana orang di bumi tersebut nak percaya bahawa Maryam ini berkata dengan perkataan benar? Mesti ada lelaki yang datang kepada kamu, kamu berzina Maryam. Kamu berzina Maryam, tak malu ke kamu dengan ibu dan ayah kamu? Nampak tuan-tuan, ujian orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi berat ujian dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah alam ini tuan-tuan. Kemudian, tapi saya tak cerita panjang Maryam, sebab esok baru kita akan cerita panjang lebar berkaitan dengan Maryam ini. Kemudian Nabi Yahya dan Zakaria pun berdakwah. Maksudnya ayah dan anak ini berdakwah kepada kaum yang sama, iaitu Bani Israel. Banyaknya Allah hantar Nabi dan Rasul ini untuk Bani Israel ni tuan-tuan. Raja dia pada ketika itu zalim. Apa yang berlaku? Dia suka dengan anak saudara dia. Maksudnya anak saudara yang betul-betul darah daging. Dia suka, kemudian dia nak kahwin dengan anak saudara perempuan dia ni. Kemudian anak saudara perempuan ni pun suka dengan dia. Bila anak saudara dia suka dengan dia, sama-sama suka, dua-dua nak kahwin. Ketika itu ajaran di bumi itu adalah Islam. Bila Islam, raja ini hantar surat kepada Nabi Yahya untuk minta fatwa. Peliklah tuan-tuan, syariat pada ketika itu memang tak boleh berkahwin. Kalau boleh berkahwin pun itu zaman Nabi Adam. Manusia dah berkembang, jadi dah tak boleh dah nak buat kahwin secara silang ni, adik-beradik ni, tak boleh. Bila dah macam tu, Nabi Yahya kata memang tak boleh, haram hukum dia. Maka perempuan ini geram. Perempuan ini geram sebab apa? Dia nak jadi pemaisuri. Dia goda raja. Raja kata tak boleh. Sampailah waktu dia goda raja, dan raja ini lemah tuan-tuan. Laki ini kelemahan dia apa tuan-tuan? 3 perkara. Harta, pangkat, wanita. 3 perkara inilah yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW untuk stop daripada dakwah di mana? Mekah. 3 perkara ni saja. 3 perkara, tapi ketiga-tiga ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Samalah juga raja ini kalah dengan godaan anak saudara dia tersebut. Kemudian anak saudara dia yang perempuan ni minta apa? Wahai tuanku, kalau kau nak berkahwin dengan aku nak hantaran dia apa tuan-tuan? Dia minta 1 dulang yang diletakkan kepala Yahya. Wah, dahsyat betul. Di kalangan orang Bani Israel ini, dia nak kepala Yahya diletakkan di atas dulang sebagai mahar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Semua tentera-tentera tangkap siapa? Tangkap Nabi Yahya. Buru Nabi Yahya, kemudian kerat kepala Nabi Yahya. Sebab itulah kita tengok dekat Syria ada satu makam yang diletakkan kepala Nabi Yahya alaihissalam. Tak cukup dengan itu, mereka buru pula ayah dia. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang bersembunyi di pokok. Kemudian apa yang berlaku? Dia dapat jumpa dekat pokok tu. Sebab apa? Sebab diberitahu oleh Iblis yang menyamar, kata Nabi Zakaria berada di dalam ini. Kemudian saya nak sambung sikit. Ada satu riwayat yang tak sahih lah. Semua ianya ada diceritakan. Saya tak kata dia salah dan saya tak kata ianya benar. Cuma ianya direkodkan. Bila Nabi Zakaria duduk di dalam itu, dia digergaji hidup-hidup. Dia digergaji hidup-hidup. Bila kena, dia kata, aduh, sakit. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wahai Zakaria, kalau kamu sebut lagi perkataan itu, kamu akan dijatuhkan gugurnya gelaran kamu sebagai para nabi dan para rasul. Ini adalah cerita-cerita Israiliyat yang menyatakan untuk apa? Untuk nak hina nabi ini. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak perlakukan sebegitu kepada Nabi Zakaria. Kemudian kedua-dua para nabi dan para rasul ini wafat. Apa yang berlaku ketika inilah Maryam mengandungkan seorang kanak-kanak, seorang bayi. Ya Maryam,
Innallah hayabshi syiruki, ada berita gembira buat kamu. Apa dia? Bi kalimatin minhu, dengan kalimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak kamu darinya. Ismuhu Isa bin Maryam, dia adalah Isa bintu Maryam, anak kamu nanti yang akan Allah kurniakan. Terkejut Maryam ketika itu malaikat sambung wa yukalliman nas, boleh cakap dengan manusia bayi ini, minal mahdi, daripada buayan dia. Maksudnya Nabi Isa ini dia boleh bercakap di dalam buayan dia. Maksudnya waktu bayi lagi boleh berkata-kata. Bila dia dewasa, dia akan menjadi orang yang soleh, dan Allah akan angkat dia menjadi, siapa dia? Akan jadi para nabi dan para rasul. Maryam pun kata, anna ya kula kunuli usalat, macam mana aku nak dapat anak? Walam yamsasni bashar, aku tak pernah pun berkawan dengan mana-mana lelaki. Mana-mana lelaki tak pernah sentuh aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau dia ada handphone, WhatsApp dia tak ada lelaki. Kalau dia ada Facebook dia tak ada lelaki. Maksudnya seorang wanita yang tak pernah bergaul dengan lelaki, berkata-kata lelaki, kecuali daripada ahli keluarga dia saja. Sebab itulah dia manusia terbaik alam di kalangan umat Nabi Muhammad, wanita. Siapa dia? Maryam bintu Imran. Zaman sekarang ni kita tengok susah dah nak jumpa orang nama Maryam. Sebab apa? Bagi nama Maryam, kawan panggil Yam. Nanti kawan dekat sekolah panggil Yam. Itu nama pun tak berapa nak moden dan sebagainya. Padahal dia adalah nama penghulu di kalangan wanita yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah esok kita akan sambung kisah yang seterusnya, iaitu Nabi Isa. Kita akan lihat perjalanan Nabi Isa. Kemudian hari Selasa tuan-tuan, insya-Allah kita akan khatam kisah para nabi dan para rasul kita sepanjang bulan Ramadan pada hari Selasa ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.